Dekat ni gambar ni, kalau bagi Hamid Bador tengok pun, dia akan sahkan memang ini Datuk Zamani Ibrahim. Tak kabur. Walaupun pakai face mask. Kerana kita tahu pasukan polis kita tuan-tuan, bila berlaku rompakan di Shah Alam, walaupun tutup dengan balaclava, pakai sarung tangan, long sleeve, semua sekali stokin pakai, pun dia orang boleh tangkap. Cuma, ialah maklumlah, Tun Dr. Mahathir tidak akan melantik seseorang yang ada political inclination terhadap dirinya. Itu sebabnya kita lihat bagaimana pasukan polis di Raja Malaysia di bawah pemerintahan Hamid Bador gagal untuk mengecam Azmin Ali. Kehadiran suami dia untuk memastikan keselamatan isteri dia, memandangkan isteri dia tengah menangani sebuah kes yang berprofil tinggi itu Kalau setakat nak menjaga keselamatan, saya nak beritahu Chief Justice ni, dia ada bodyguard dia. Chief Justice dia ada bodyguard dia, Ketua Pengarah SPRM dia ada bodyguard dia, Ketua Polis Negara dia ada bodyguard dia. Dan di mana tempat yang paling selamat? Dalam mahkamah lah. Tempat yang paling selamat dalam mahkamah. Dan saya nak beritahu, masa hari Datuk Seri Najib dihadapkan ke muka pengadilan, saya hadir. Dia ada 2 pintu masuk. Kita nak cross daripada pintu masuk sini, nak pergi pintu masuk lagi satu pun tak boleh. Begitu ketat kawalan keselamatan pihak polis. Jadi saya tak fikir bahawa suami Ketua Hakim Negara dibawa semata-mata nak jaga keselamatan Chief Justice. Keselamatan Chief Justice lebih daripada selamat. Cuma kita takut dikala havoc kita, Amar Singh bawa girlfriend yang saya tahu tak betul. Tak mungkin Chief Justice akan buat kesilapan yang sama. Jadi there must be a very strong reason why her husband is there to monitor the trial and recording it. Dan kemudian dia dilihat oleh kawan-kawan kita yang berada di dalam mahkamah. Kita berada di luar, kawan-kawan kita berada di dalam mahkamah. Dia membuat panggilan seolah-olah menghantar laporan. Jadi kita tak tahu apa benda panggilan yang dibuat. Mungkin urusan perniagaan. Tapi kalau urusan perniagaan sudah pastilah dia boleh tutup handphone dia. Tetapi seolah-olah laporan itu perlu dihantar penting, sehingga perlu dirakam. Untuk apa? Kepada siapa? Jika pihak polis menyiasat, baru kita akan tahu laporan itu dihantar kepada siapa, video itu dihantar kepada siapa. Semua akan keluar titik. Itu sebab tak ada pilihan. Bila dah siasat, kalau orang biasa tengok cerita Hollywood, nak cakap saya selalu tengok cerita Hollywood pun tak apa. Tetapi kita perlu siasat kerana ini luar biasa. Kita takut, manalah tahu ada keluarga dia. Contoh apa yang mungkin boleh berlaku. Keluarga dia mungkin dijaga oleh pihak tertentu. Kalau tak buat keputusan yang menguntungkan ataupun mengikut kehendak, mungkin nyawa keluarganya diancam. Itu yang sehinggakan tak boleh hantar orang lain ke untuk pantau? Boleh. Tapi kenapa suami dia sendiri kena hantar, kena berada dalam mahkamah? Ini satu benda yang luar biasa. Dalam keadaan Amar Singh sekarang ni jadi isu. Kedua, kita tak nak cakap lah, memang ada kabar angin. Tapi saya anggap ini kabar angin ni semua fitnah. Ada yang kata dia ni memang mengatur apa semua sekali Tapi macam mana kita nak tahu betul fitnah ataupun tidak? Kena siasat. Ada tak suami dia berjumpa dengan mana-mana pemimpin bersatu? Sebab kita pun tahu juga. Kita bukan tak tahu, kita tahu ada perjumpaan sebelum keputusan di Mahkamah Rayuan. 3 bulan sebelum tu ada perjumpaan di rumah abang kepada abang kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita tahu berlaku tu. Jadi perlu disiasat. Barulah kita tahu siapa sebenarnya berada di belakang. So kita perlu siasat benda ni. Kita pun tak nak
kalau ada pihak mengambil kesempatan, maka rakaman itu untuk membuktikan bahawa kerja-kerja tertentu telah dilaksanakan, supaya mungkin boleh dapat abuan dan sebagainya. Ini perlu disiasat. Saya tak nak pertikaikan keputusan mahkamah. Kita sokong penuh keputusan mahkamah yang diambil oleh 5 orang hakim. Takkanlah hakim-hakim ini mengambil keputusan yang tak baik untuk negara. Sudah pasti dia ambil keputusan yang hanya terbaik untuk negara. Betul tak? Kan? Kita yakin. Kita yakin kita tak pertikaikan keputusan mahkamah. Tetapi kita pertikaikan untuk apa suami kepada Chief Justice berada di dalam kamar tersebut, mendengar daripada pukul 9 pagi sampai 2:30 petang sehingga selesai hukuman keputusan untuk menolak bukti-bukti baru yang dikemukakan oleh Peguam Datuk Seri Najib. Dia masih berada dalam mahkamah dan membuat rakaman ini, tuan-tuan. Untuk siapa dia buat? Kalau tidak disiasat, maka kita tidak akan tahu kebenaran. Maka perlu siasat. Adakah kerana nyawa Chief Justice atau keluarga-keluarga terdekatnya diancam? Adakah kerana mungkin berlakunya usaha untuk menyogok? Adakah kerana ada usaha pihak tertentu cuba untuk memperkenalkan diri kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kes, termasuklah Datuk Seri Najib? Apa tujuan? Dia berada di dalam kamar ketika isterinya sedang menjalankan kes yang begitu penting dan mempunyai profil yang cukup tinggi. Ini satu benda yang sangat luar biasa dan kita minta pihak polis siasat. Macam mana dia boleh jadi ketua hakim sedangkan dengan cerita baru berapa bulan saja? 5 bulan. Bagi saya dia menjadi ketua hakim kerana dia adalah orang yang paling berintegriti di kalangan semua hakim yang berada di Malaysia, yang paling qualified. Dalam Malaysia ini tidak ada ketua hakim yang lebih layak daripada Tengku Maimun, kerana ketua hakim lain, contohnya Tan Sri Richard Malanjut, dia terpaksa menjadi hakim Mahkamah Persekutuan selama 13 tahun baru dapat peluang menjadi ketua hakim. Tun Raus, sebelum Tan Sri Richard Malanjut, Tun Raus terpaksa menunggu 6 tahun menjadi hakim di Mahkamah Persekutuan baru dapat jadi ketua hakim. Hakim lain pun ada yang 6 tahun, paling tidak pun 3 tahun. Sudah pastilah kalau Tengku Maimun ni baru 5 bulan jadi hakim di Mahkamah Rayuan, sudah pastilah ada kualiti-kualiti baik pada diri dia yang menyebabkan beliau diangkat terus menjadi ketua hakim selepas 5 bulan. Baru 5 bulan berada di dalam Mahkamah Persekutuan. Okey? Itu zaman Tun Mahathir dia dilantik. Semua orang tahu memang zaman Tun Dr. Mahathir. Mana pernah Tun Dr. Mahathir melantik seseorang yang ada political inclination? Tak ada. Semuanya neutral. Tak pernah Tun Mahathir lantik orang yang ada kepentingan peribadi ke, ataupun Tun Mahathir melantik orang yang hanya untuk membantu beliau untuk memenjarakan seseorang. Tak pernah. Bersih tu. Bersih. Kalau tak percaya tanya dengan Vicky Linggau, saksi yang masih hidup. Yang dibacakan semalam tu adalah keputusan bukan Maimun seorang je, jadi kenapa nak salahkan dia pula? Satu kolektif dia kata. Kita tak pernah bantai keputusan. Kena faham, keputusan yang dibuat oleh mahkamah kita tak boleh nak komen. Ianya akan amounting to contempt of court. Aku baru je nak hari selamat satu contempt of court, kau nak tambah lagi. Kita tak petikai keputusan Tengku Maimun. Kita sokong 100% keputusan yang dibuat oleh 5 orang hakim ni. Kita tabik spring, kaki kanan, kalau boleh kaki-kaki sekali pun nak tabik. Kita tak petikai keputusan. Keputusan kita nak petikai keputusan, kita petikaikan ini lembaga hitam. Kenapa berada dalam mahkamah? Dalam keadaan orang tak habis lagi cerita tentang Amar Singh bawa girlfriend dia. Memang betul lah, saya pun yakin ianya fitnah. Tetapi kenapa perlu membiarkan kontroversi ini berlaku? Kenapa? Itu sebab kita minta siasat segera. Mungkin dia boleh delete lah sekarang ni handphone dia, tetapi
kena ingat MC dia ada bahagian forensik. Kita dah biasa handphone kita kena rampak, kita tahu apa yang dia orang berkemampuan untuk lakukan. Silap-silap kita belum cakap ni pun dia orang dah retrieve. Agak-agak kalau pengecaman itu tak kabur lah tu gambar ni. Takat ni gambar ni kalau bagi Hamid Bado tengok pun dia akan sahkan memang ini Datuk Zamani Ibrahim. Tak kabur. Walaupun pakai face mask. Kerana kita tahu pasukan polis kita tuan-tuan, bila berlaku rompakan di Shah Alam, walaupun tutup dengan balaclava, pakai sarung tangan, long sleeve, semua sekali stokin pakai, pun dia orang boleh tangkap. Cuma ialah maklumlah Tun Dr. Mahathir tidak akan melantik seseorang yang ada political inclination terhadap dirinya. Itu sebabnya kita lihat bagaimana pasukan polis di Raja Malaysia di bawah pemerintahan Hamid Bado gagal untuk mengecam Azmin Ali. Yang penting mata Hamid Bado jelas tidak kabur. Bukti dia, tengok betapa cantik ni isteri dia. Dia cuba bawa balik jodoh tak dapat. Jodoh dapat. Okey. Dengar khabar dia ni suaminya ahli parti juga tu, betul? Itu khabar fitnah. Ada orang kata suami dia ni Datuk Zamani ni orang Bersatu Negeri Sembilan. Saya yakinlah ini fitnah. Tak betul. Fitnah. Tapi dia tak kena Queen Control kot. Dia datang ni. Queen Control. Kalau dia di Queen Control lagi baik. Lagi baik. Saya tak fikir. Itu sebab saya cakap, saya takut kalau keselamatan Ketua Hakim Negara ni terancam. Bahaya. Saya tak fikir dia akan buat mistik seperti mana yang dikatakan Amar Singh buat. Tapi saya tahu Amar Singh tak buat. Okay? So apa harapan Datuk ni dalam harapan saya segeralah pergi panggil dia ni, minta ambil keterangan. Sebab luar biasa. Dia rakam untuk siapa? Apa tujuan dia? Ni bukan jalan-jalan orang, ni suami kepada orang yang membuat keputusan menolak bukti-bukti terbaru. Kita nak tahu, bila kita tengok rakaman perbualan itu, kita akan tahu banyak benda. Mungkin kita akan sampai ke tahap tahu apa yang ditawarkan ke apa benda ke. Kita tak tahu. Kita kena siasat. Kita tak nak fitnah. Tetapi disebabkan dah keluar benda ni, dah tersebar dah benda ni. Saya tengok ni daripada Salahuddin punya Facebook page. Bila dah terkeluar ni, kenalah jawab kenapa dia berada di tempat kejadian. Kalau dah jawab, dah check dia punya telefon conversation ataupun dia punya WhatsApp dan sebagainya, siapa dia hantar tu, baru kita akan tahu siapa yang menghantar dia untuk melakukan pemantauan, kepada siapa dia hantar laporan, barulah bendanya akan terbongkar segala-galanya. Kita serahkan kepada kebijaksanaan pihak polis.